Pagi ni kita baca hadis yang ke-26 ke surat 108. Hadis berkenaan dengan tasbih dan tahmid. Dia bubuh tajuk dia tasbih dan tahmid yang kedua. Sebab hari itu pada kuliah yang sebelum ni kita baca hadis tasbih dan tahmid yang pertama, iaitu hadis yang Nabi ajak subhanallahi wa bihamdihi disebut dengan 100 kali, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita sebanyak buih di lautan. Maka hari ni kita tengok pula satu hadis yang nak menceritakan tentang kelebihan bagi ucapan tasbih dan tahmid. Dia kata di sini, an Juwairiyah binti Al-Haris anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min 'indiha bukratan hina salat subuh wa hiya fi masjidiha thumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisatun faqala ma zilti ala halil lati faraktuki 'alayha qalat na'am. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa marratin law wuzinat bima qulti munzu yaumi lawazanathunna subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Artinya daripada Ummul Mukminin Juwairiyah binti Haris radhiyallahu anha, bahawasanya satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah Juwairiyah. Kemudian baginda kembali sesudah selesai solat duha, sedangkan Juwairiyah masih duduk bertasbih di tempat solatnya. Maka telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejak aku tinggalkan kamu tadi hingga sekarang, engkau masih bertasbih juga. Jawab Juwairiyah, benar. Berkata Nabi SAW, sebenarnya sejak aku tinggalkan engkau tadi, aku telah mengucapkan 4 kalimah sebanyak 3 kali. Sekiranya 4 kalimah itu ditimbang dengan apa yang engkau tasbihkan sejak tadi, nescaya ia lebih berat, iaitu subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah dengan segala puji baginya, sebanyak bilangan makhluknya, sepenuh redha zatnya, dan seberat timbangan arasy-Nya. Hadis ni menceritakan kepada kita, diriwayatkan daripada Juwairiyah binti Haris. Siapa dia Juwairiyah binti Haris ni? Dalam hadis ni dia sebut daripada Ummul Mukminin. Ummul Mukminin ni adalah gelaran yang diberi kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebut sebagai ibu ataupun emak kepada orang yang beriman. Tu gelaran yang terdapat kepada semua isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia Juwairiyah ni? Juwairiyah ni salah seorang daripada isteri Nabi lah yang mana berlaku satu konflik daripada satu Bani Mustalak. Bani Mustalak, dalam perang tu Nabi jadi panglima perang, mengetuai peperangan tersebut, dan Nabi berjaya mengalahkan kumpulan tu. Dan Juwairiyah ni adalah anak kepada ketua bagi Bani Mustalak. Dan bila mana bapa dia lari di medan perang dan suami dia mati dalam medan perang, semua habis musuh-musuh Islam ni ditawan. Ditawan, dan beraninya Juwairiyah ni, bila mana dia ditawan, dia cari peluang untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana dia nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ timbulnya rasa cemburu Sayyidatina Aisyah. Aisyah kata, dia ni pandai-pandai nak masuk jumpa lelaki aku pula, kan? Bahasa dia macam tu lagi orang, kan? Tapi Sayyidatina Aisyah mengaku bahawasanya Juwairiyah ni adalah wanita yang cantik.
kan? Sayyidatina Aisyah sebut kata Juwairiyah ni dia macam cantik, dia macam bidadari. Dan dia bukan pula cantik, dia ni macam puteri. Pasal dia anak ketua Bani Mustalaq, kan? Dia anak ketua. Jadi dia biasa hidup dengan cara hidup yang mewah, kan? Dia hidup macam anak orang kaya, kan? Ada orang layan dan sebagainya. Jadi bila mana dia dah biasa dengan hidup tu, bila mana dia jadi tawanan dalam perang, dia tak senang duduk, kan? Dia tak senang duduk. Maka dia pun pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ada tak cara macam mana aku boleh terlepas? Kira macam nak pergi nego lah, kan? Nak pergi nego. Kot ada apa-apa aku bayar ke, aku boleh dibebas jadi daripada jadi tawanan ke apa ke? Maka Nabi tanya dia, hamba tak satu tawaran yang lebih besar daripada tu, kan? Masa tu dia umur 20-an lah. Maka dia tanya apa tawaran dia. Nabi kata, aku yang bayarkan mahar kepada kamu, dan aku akan mengawini kamu, kan? Tujuan Nabi kahwin dengan dia tu supaya semua orang yang ditawan tu masuk Islam, kan? Itu tujuannya. Bila dah kahwin dengan anak ketua Bani tersebut, kan, maka pengikut semua dia sami'na wa ata'na, kan? Maka kahwinnya Nabi SAW dengan Juwairiyah binti Haris, dia pun Nabi berjaya dengan strategi tersebut. Nabi berjaya mengislamkan semua tawanan tadi tu. Dan bila orang kampung dengar kata tawanan-tawanan, pengikut-pengikut ni, fighter-fighter semua, kan, tentera-tentera ni semua yang pergi perang semua, kepala-kepala masam ni, kan, dia kan selalunya kepala masam ni lah kena pergi duduk depan, kan, yang takut-takut duduk di kampung, kan. Tengok-tengok yang gangster-gangster ni, yang kepala-kepala ni semua kena tangkap, depa ni jadi tawanan dan depa masuk Islam. Bila dengar kat orang kampung, maka orang kampung pun depa pun masuk Islam sekali, kan, bawa satu kemenangan yang besar kepada Nabi SAW. Dan Juwairiyah binti Haris ni diketahui riwayat dia selepas daripada dia menikah dengan Nabi SAW, dia antara isteri Nabi yang kita tahu dia rajin ibadah, rajin semayang, rajin zikir, kan? Dan terbukti dalam hadis yang kita baca ni, dia boleh duduk daripada semayang subuh sampai duha, kan? Daripada Nabi keluar waktu subuh, Nabi pergi masjid nak semayang, dan bila mana Nabi balik main, Nabi tengok, dia kata apa? Thumma raja'a ba'da an adha, kan? Dia bila mana Nabi balik pada waktu duha, dia masih lagi wahiya jalisatun, dia masih lagi berada pada tempat duduk semayang dia, kan? Dia duduk dalam situ. Maka Nabi pun tanya, hang ni daripada tadi duduk zikir tak habis-habis lagi lah? Dia kata, yang tu aku buat. Maka itu bukti bahawasanya Juwairiyah binti Haris ni orang yang rajin beribadah, kan? Dia boleh duduk daripada waktu subuh sampai waktu duha, kan? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan maksud dia duduk dan berzikirlah, bertasbih. Maka bila mana Nabi tengok dia duduk bertasbih, maka Nabi pun tanya dekat dia, mau tak nak ajak 4 kalimah? Ada 4 kalimah yang kalau kita sebut 4 kalimah tersebut, pahala dia lebih besar daripada apa yang kamu tadi duduk tasbih daripada tadi, kan? Dia mungkin duduk tasbih ribu-ribu kali, ya, daripada subuh sampai duha, kan? Maka Nabi kata, kalau aku sebut kat kamu ada 4 kalimah yang aku baca, yang tu pahala dia lebih besar daripada apa yang tadi kamu tasbih. Maka Nabi pun sebutlah kalimah tersebut adalah subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati, kan? Maksudnya apa? Maha suci Allah dengan segala pujinya, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi, sebanyak bilangan makhluknya. Boleh kira makhluk Allah, kan? Berlungguk-lungguk, kan? Makhluk Allah ni termasuk semua, kan? Manusia, binatang, jin. Nak kira manusia tak lah, kan? Malaysia apa 30 juta, kan? Seluruh dunia berapa bilion manusia dah. Tu yang boleh kita kira dekat lah ni lah. Sebelum tu yang akan datang, yang sampai ke hari kiamat, kan? Tu baru manusia, belum lagi makhluk-makhluk yang lain, kan? Kira ikan dan laut tak terkira kita, kan? Maka orang yang sebut kalimah ni sebanyak bilangan makhluknya, sepenuh redha zatnya, kan? Sepenuh redha zat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seberat timbangan arasnya,
Kan abang kata begitu besar kalimah yang kita hanya sebut ni mungkin makan masa tak sampai seminit pun kan. 10 second, 10 saat kan. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Saya ingat 10 saat dah kot 10 saat sebut. 10 saat kalau sebut seminit, lebih kurang kita boleh sebut berapa kali? 10 kali seminit. 6 kali. 10 saat kalau sebut 6 kali 60 saat kan, bersamaan seminit. 6 kali seminit, 10 minit dah 60 kali, betul? 60 kali 10 minit dah sebut 60 kali. Berapa banyak besar pahala yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita kan. Tengok apa yang disebut di sini. Hadis ni mengandungi penilaian agama terhadap kebersihan seseorang dan pemujian lidahnya terhadap kepujian dan kesucian Tuhannya kan. Hadis ni dia nak abang dekat kita bahawa agama Islam ni dia ada memberi perhatian tentang bersihnya diri satu-satu orang ni, maka dia akan gunakan lidah dia untuk memuji Allah kan. Sebab tu kita zikir ni salah satu daripada amalan yang senang disebut kan. Saya banyak kali duk sebut dalam agama ni ada ibadah yang model dia besar, pahala pun besar kan. Model paling besar ibadah dalam agama ni perang jihad fi sabilillah. Model dia besar, kena belanja duit, kena belanja harta, kena belanja tenaga, dan bahkan mungkin belanja nyawa, mungkin mati dalam perang. Tapi pahala besar, masuk syurga kalau buat kerana Allah kan. Nombor 2 besar model dia pergi buat haji kan. Ni kawan-kawan kita duk berangkat pergi buat haji ni kan. Model besar tau, tenaga kena kuat. Ada yang pergi kata, ustaz, mami lutut serupa nak terkeluar kan. Model tu kan, kena guna tenaga kan. Jalan jauh, nak pergi lontar, jamrah dan sebagainya. Model besar, dia memerlukan tenaga. Jumpa doktor, doktor nasihat siap-siap 3 bulan sebelum pergi start jogging kan, bagi ada stamina kan, baru pergi sana boleh sungguh-sungguh pulun buat ibadah. Jadi model dia besar. Ada yang kecil sikit daripada haji umrah kan, model besar kan. Dia kata, mami kalau tawaf okey, sa'i lah ya Allah ya Rabbi kan. Dia cakap slow tapi sa'i tang nak pergi tibai nasi unta dia tibi laju kan. Masa nak makan tu dia laju, tapi masa nak pergi sa'i tu dia kata, ya Allah, macam nak terkeluar tapak kaki dia kan. Pasal dekat-dekat 3 km kan, 3 km lebih sikit nak kena sa'i 7 kali kan. Dia rasa berat juga, pasal model dia besar kan, nak kena jalan. Orang tak bisa jalan, dia pergi jalan tu dia rasa penat kan. Bawah daripada umrah tu model besar enggak, puasa tahan lapar daripada subuh sampai maghrib kan. Tahan lapar daripada subuh sampai maghrib. Dalam Ramadan semua pakai bulan puasa. Lepas-lepas Ramadan puasa sunat tak ya, tangguh Ustaz tu. Nuri banyak, jamaah raya banyak. Tu ni raya masakan walaupun raya terkejut kan, raya masakan sampai 30 hari jamaah raya kan. 30 hari jamaah raya kan. Dengar kata Sabtu Ahad jalan mesti jam kan. Semua buat rumah terbuka. Nak puasa tu kira berat enggak kan, nak tahan lapar daripada subuh sampai maghrib. Tu model besar, tahan lapar. Tengok member boleh makan, aku duk puasa 6 tak habis kan. Dia pedarai dah puasa 6 per habis semua dah. Dia pergi jamaah raya dia makan. Kita duk tengok Allah sate sempoi kita tak boleh makan, kita kena sabar. Model tu bawah lagi daripada tu sembahyang kan, pahala besar. Tapi dia kena usaha jugalah, kena duduk, kena bangkit, turun, rukuk, sujud, kena bangkit, ambil wuduk. Yang paling ringan ni, paling simple, model senang model ayak liok orang kata kan. Model ayak liok kan. Kan, model ayak liok kan. Duduk relax pegang tasbih, zikir. Yang tu kira habis senang
kan? Tapi dalam Islam ni Allah Ta'ala jadikan juga amalan yang kecil tadi tu, yang tadi semua amalan besar-besar kan? Lagi tinggi, lagi besar pahala dia. Tapi ada dalam agama ni, ada amalan yang kecil, mungkin makan masa seminit, tapi seminit itu adalah golden time yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Seminit tu kita guna, pahala dia mungkin besar gila-gila kan? Kalau bulan sudah kita baca dalam hadis yang disebut kalimatani khafifatani 'ala lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman, kan? Allah, Nabi sebut apa? Dua kalimah yang ringan di lidah kita tapi berat di timbangan dan sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Apa dia? Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, kan? Tu antara dua kalimah. Nabi kata apa sebut benda ni, yang itulah kalimah yang paling berat di mizan. Kan? Jadi kalau Allah Ta'ala bagi hidayah dekat kita, lidah kita ni boleh digunakan untuk zikir kepada Allah. Waktu naik motor, waktu bawa kereta, waktu buat kerja, kan? Waktu duduk seorang-seorang, lidah kita kalau boleh zikir pada Allah, yang itulah hidayah yang Allah Ta'ala jadikan kepada kita. Lidah kita tu digunakan ke atas jalan yang bermanfaat. Tapi kalau kita duduk seorang-seorang, lidah kita ni dia tak guna untuk puji Allah pun, rugi dia adalah orang yang rugi. Sebab tu kita kena latih diri kita untuk lidah kita ni disibukkan dengan perkara yang bermanfaat. Sama juga kalau ada kalimah yang boleh digunakan oleh lidah kita untuk cari pahala yang besar, begitu juga kalau tak ada hidayah, lidah kita ni lah yang boleh digunakan untuk cari dosa besar, kan? Bukan kata takat cari pahala besar, cari dosa besar. Duduk saya saja cerita hal orang, duduk saya saja mengata pasal orang, kan? Duduk saya saja mengumpat hal orang, duduk saya duduk cerita habis pasal hal orang dan sebagainya. Yang tu juga boleh menyebabkan kita ni jauh daripada hidayah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simple dia, lidah kan? Kadang-kadang ada orang dia tak nampak betapa pentingnya lidah kita. Sebab tu lidah tu boleh digunakan untuk selamat dan masuk syurga. Dan lidah tu juga antara punca ramai orang masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kata dua lubang yang akan menyebabkan ramai manusia masuk dalam neraka Allah adalah lubang mulut dan lubang kemaluan. Lubang kemaluan zina banyak, lubang mulut dosa mulut tu banyak mengumpat, mengata orang, namimah, adu domba. Ada orang dia tak suka mengumpat, tapi dia suka pergi cucuk orang. Cucuk orang. Saya teringat orang dulu-dulu dia panggil apa? Dia ni suka wocok punya kaki. Orang dulu-dulu dia kata dia ni suka duk pergi cucuk orang. Dia pergi jumpa orang, dia kira kerja nak cucuk bagi bergaduh. Ada orang dia mengumpat. Mengumpat tu apa dia? Mengumpat tu kita bercakap tentang satu benda yang kalau orang tu dengar, orang tu tak suka. Dia ada kelemahan diri dia. Dia ada kelemahan diri dia. Dan kelemahan diri dia tu kalau kita duk pergi cerita ke orang, dia tu tak suka sebagai tuan. Dia sebagai tuan badan tu tak suka. Apa duk cerita pasal aib aku? Yang tu nama mengumpat. Benda tu benda betul dia buat. Tapi kita saja duk pergi cerita ke orang. Yang tu nama mengumpat. Tapi kalau orang tu tak buat, dia pergi tuduh, yang tu nama fitnah. Yang tu lagi berat. Zaman ni tuan-tuan, kadang-kadang orang dah tak peduli dah tentang mengumpat ke fitnah ke. Orang tak ambil tahu, orang tak peduli, dia kira ikut dan dia. Itu antara benda yang kita kena jaga dengan lidah kita. Dan dia kata apa? Penilaiannya tidaklah sebanding dengan ukuran kebendaan di dunia ini. Pahala yang Allah Ta'ala nak berikan kepada orang yang ucap kalimah ni tak boleh nilai dengan apa yang ada di atas dunia ni. Tak boleh nilai. Tak boleh nilai dengan kereta Ferrari, tak boleh nilai dengan materialistik. Sebab tu kita kena sentiasa letak dalam hati kita, yang kita nak cari ni adalah kenikmatan akhirat yang kekal abadi. Bukan salah cari dunia. Sahabat-sahabat Nabi kaya. Sahabat Nabi kaya, Abdul Rahman bin Auf kaya. Sayyidina Umar kaya, Sayyidina Abu Bakar duit banyak, kaya dia. Tapi mereka sentiasa berebut nak fikir macam mana dengan apa benda yang ada atas diri mereka di dunia ni. Mereka nak cari peluang untuk macam mana nak memperbaiki kehidupan akhirat mereka. Sebab tu kita tak pelik bila mana kita jumpa dengan sirah
bagaimana satu hari Sayyidina Umar dengan Abdul Rahman bin Auf, mereka pernah jadi pak gad satu malam. Jadi gad. Padahal dua-dua hebat. Sayyidina Umar waktu jadi khalifah, satu hari lepas sembahyang Isyak, habis sembahyang Isyak duduk lepak kat masjid, macam kita lah kan. Sehari habis kuliah subuh duduk lepak kena roti canai kan, tosir kan. Macam tu kat Sayyidina Umar dengan Abdul Rahman bin Auf. Habis sembahyang Isyak, mereka pun relax kat masjid. Masa tu Sayyidina Umar khalifah. Abdul Rahman bin Auf kaya sejak zaman Nabi lagi, kaya, jutawan. Tengah-tengah lepak, tiba-tiba mai satu gerombolan pedagang, mereka mai, mereka pun tanya lah dekat Sayyidina Umar, tapi mereka tak tahu yang tu khalifah kan. Pasal mereka tak tahu Sayyidina Umar tu khalifah sebab Sayyidina Umar tak pakai profile picture dekat Facebook kan. Jadi tak tahulah zaman tu Facebook pun tak ada. Mereka pun tak tahu, mereka ingat Tok Siak mana kan. Mereka main, mereka tanya, tuan ni kami penat ni musafir jauh lah apa, dengan anak kecil, dengan budak, dengan perempuan, dengan bini, dengan unta, dengan apa barang dagangan dan sebagainya ni, boleh tak kami nak tidur siap malam ni dekat kawasan masjid? Sayyidina Umar kata tak apa, tidur kan, rehat-rehat, tak apa, ambil kawasan masjid, parking unta, letak barang, mai tidur rehat. Sayyidina Umar bila tengok barang mereka terlampau banyak, Sayyidina Umar pun habaq dekat Abdul Rahman bin Auf. Ni mereka ni mai duduk kat tempat kita ni macam mana? Malam ni mai kita jaga barang mereka kot. Malam ni mai kita jaga barang mereka. Tu orang nombor satu khalifah tu. Orang nombor satu dalam pemerintahan dia. Dia perintah lebih daripada 2/3, 1/3 wilayah, punya hebat besar pemerintahannya. Tapi dia malam tu dia kata dekat Abdul Rahman bin Auf, mai kita jaga barang depa sampai subuh, supaya depa boleh rehat, depa boleh tenang-tenang. Kalau saya yang jadi khalifah masa tu, mungkin saya suruh PA saya jaga barang depa malam tu. Betul tak betul? Tapi orang nombor satu tu dia ambil tanggungjawab. Dia tanya Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf kaya. Dia kata tak apa, jom kita balik pergi Lena, kita bayar pergi Pak Gad, suruh Pak Gad jaga. Aku bayar malam ni kita bagi harga triple punya. Gaji triple, suruh mereka jaga malam ni. Dia kaya tak? Dia kata tak apa, okey, mai kita tukar shift. Siap tukar shift ni. Mula aku jaga dulu, hang nak tidur kan ambil buat apa, ambil buat. Tapi dalam riwayat tu dia tak habaq Sayyidina Umar tidur waktu Abdul Rahman bin Auf jaga. Waktu Abdul Rahman bin Auf jaga, Sayyidina Umar semayang beberapa rakaat. Bukan tidur. Dia semayang sunat, tahajud ke apa kan tak tahulah, tapi malam kan lepas Isyak tahajud lah kot. Dia semayang beberapa rakaat. Bila dah habis dah, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf meten, mai Sayyidina Umar meten pula. Dia pula pergi pusing jaga. Abdul Rahman bin Auf bukan tidur, dia pula tahajud beberapa rakaat. Tu hebat tu, orang kaya dan orang nombor satu, jawatan besar. Sambungan cerita tu, bila mana Sayyidina Umar duk ronda-ronda tu, dia dengar ada budak duk menangis. Dia pun cari mana suara budak tu. Dia tengok ada seorang mak tengah dukung anak dia. Dia pergi dekat mak tu, dia kata, takwalah kamu kepada Allah, jagalah anak kamu elok-elok. Dia pun ronda balik nak tengok barang semua selamat ke tak. Kali kedua pusing, dia dengar suara menangis tu lagi deras. Dia pergi dekat mak tu, dia kata, takwalah kamu pada Allah, jagalah anak kamu elok-elok. Pusing kali ketiga, lagi deras budak tu menangis. Dia pergi habaq dekat mak tu, takwalah kamu pada Allah, jagalah anak kamu elok-elok. Kali keempat dia pusing menangis lagi teruk kawan ni. Sayyidina Umar marah. 3 kali dah aku duk habaq kat hang suruh takwa pada Allah, jaga anak hang elok-elok, hang duk bagi dia menangis lagi. Pasal apa? Awak hang tak reti bagi anak hang diam tak? Hang dah tahu dia menangis, hang sebagai mak, hang nak pujuk dia, bagi dia duduk sengat-sengat. Kalau dia mau susu, bagi susu. Kalau dia mau makan, bagi makan. Kalau dia mengantuk, hang tepuk, bagi tidur. Takkan hang tak faham bahasa? 3 kali dah aku duk habaq kat hang takwa je. Dia mula main marah tapi tak keluar lah bahasa Pulau Pinang tu. Dia duk marah lah. 3 kali aku duk habaq kat hang, takkan tak faham bahasa kot. Bila mak tu dia kena marah lagu tu dengan Sayyidina Umar, dia pun tak tahu yang marah tu Sayyidina Umar.
Kan? Si mak ni dia kata apa? Hang cakap senang lah, hantar aku orang susah, susu pun tak ada dalam badan, macam mana aku nak bagi kat anak aku? Macam mana anak aku nak diam? Hantar tak? Kalaulah Sayyidina Umar, ni mak tu kata kat Sayyidina Umar, tapi dia tak tahu yang tu Sayyidina Umar. Kan? Dia kata apa? Kalaulah Sayyidina Umar tahu macam mana kami susah, dan dia buat keputusan untuk bagi allowance kepada ibu-ibu yang menyusu, barulah kami pun boleh makan makanan yang sihat-sihat, kami boleh keluar susu yang bagus-bagus untuk bagi minum anak kami, dan anak aku pun tak menangis malam ni. Bila mak budak tu cakap macam tu, Sayyidina Umar dengar-dengar, dia kata apa? Celakalah Umar. Kan? Ada rakyat dia yang susah, tapi dia tak buat pun keputusan untuk bagi allowance menyusu dekat mak-mak yang susah-susah. Esok pagi dia masuk office, terus dia lulus peruntukan untuk bagi allowance susu dekat mak. Kan? Tu orang hebat zaman tu kan, kaya-kaya. Kan? Berkuasa, tapi kaya dan berkuasa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ni kalau kaya terlepas daripada iman. Kan? Kalau hari ni berkuasa terlepas daripada iman. Dia ada power, dia tekan orang bawah. Dia kalau jadi kaya, dia kira nak tipu orang, nak cari dengan cara yang halal. Tak cari dengan cara yang halal, cari dengan cara yang haram. Buat benda habis yang melampaui batas, hanya semata-mata kerana nak kejar kekayaan. Ini yang bahaya ni tuan-tuan. Kan? Sebab tu saya duk fikir-fikir balik kan. Kalau 1-2 tahun ni, maaf cakap lah kan, agak kontroversi juga kalau cakap lagu ni kan. Kira fikir-fikir balik, kalau 1-2 tahun ni kalau kita mati tu paling bagus ya. Kan? 1-2, walaupun tak mau mati, syaitan baru tak puas hati saya cakap lagu ni kan. Kan? Tapi kalau setahun 2 tahun ni, kalau Allah cabut nyawa kita, yang itulah yang terbaik untuk iman dan akidah kita. Kan? Kalau Allah hidup, Allah panjangkan umur kita, kita kena berjuang untuk mempertahankan akidah kita. Kena usaha untuk pertahankan iman kita. Tapi kalau setahun 2 tahun 2-3 tahun ni akan datang ni, kalau kita duk mati, kalau kita mati biar selamat, yang tu paling selamat. Selamat biar kan, mudah-mudahan dengan bekalan amalan tu. Sebab apa? Zaman-zaman yang akan datang ni adalah zaman yang lebih teruk dan lebih parah daripada zaman sebelum, kan? Orang buat macam-macam predik, kan? Ada yang kata gandum dah tak cukup sampai bulan 10 lah seluruh dunia. Ada yang kata bekalan ayam tak cukup lah, kan? Ada yang kata apa kalau lepas ni virus apa kalau nak main pula, kan? Ada yang predik, apa Bill Gates kan predik, kan, lagi 10 tahun kan 20 tahun lah nak main virus apa kah. Apa pun yang penting kita sedang menuju kepada zaman yang lebih rosak, kan? Zaman yang lebih penuh dengan fitnah dan ujian, dan kemuncak dia adalah keluarnya Dajjal. Kan? Kalau buka dalam Facebook, ada orang dia duk buat posting, duk simpan beras dalam botol, kan? Simpan beras dalam goni, duk beli dah stok makanan standby, takut nanti stok makan tak ada. Kan? Tuan-tuan jangan susah hati, mai satu hari makan memang tak ada, simpan lagu mana pun tak ada. Kan? Yang ada kat Dajjal, Nabi dah bak dalam hadis lah. Kan? Waktu tu orang yang beriman dengan Dajjal tu bagilah makan kat dia. Sahabat tanya kat Nabi, habis kita yang tak mau beriman dengan Dajjal ni apa kita nak makan? Waktu tu zikir dia. Kan? Nabi cari si kanak pun tak ada. Lah orang cari si kanak, memang mak si kanak tengok muka kita pun tak mau. Kan? Pasal ni orang main daripada KL, daripada Johor, daripada Melaka, daripada luar-luar kan, main mau tiba kau-kau mah. Kan? Kita pergi hari-hari daging telur, mamak kira nangis 7 upang kan. Kan? Kawan tu main daripada Melaka, dia buat udang 3 ekor, tang itu RM30. Kan? Sekali kira RM47 8 upang. Sampai time mai turn kita kan, kita berkata mamak tengok di Indonesia sebelah mata. Dia buat tak tahu. Dia tahu yang ni muka kedekut punya, hari-hari daging telur bendi ya. Kan? Lah ni pergi beratok tengok hari Sabtu Ahad, ya Allah sikit kepala nak makan. Beratok gila-gila punya. Kan? Jalan by jam. Mai satu hari nanti makan tak ada ah. Waktu tu makanan bagi orang yang beriman apa? Zikrullah. Kan? Sebab tu daripada lah ni kita kena biasakan diri kita dengan zikir. Kan? Biasakan diri kita dengan zikrullah. Kan? Kita tak mau buang masa kita dengan ni. Sebab tu iman kita kena jaga dengan amalan kita. Kan? Kena jaga dengan amalan. Walaupun dikatakan banyak, tapi hakikatnya paling sedikit di sisi Allah. Kan?
Dia kata apa di sini? Walaupun dikatakan banyak, tapi hakikatnya paling sedikit di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Maksud dia apa? Walaupun kita kata benda tu banyak, kan? Tapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala taklah banyak mana. Kan? Tapi banyak untuk kita, untuk kebaikan diri kita. Hadis yang mulia ini menggambarkan Juwairiyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bertasbih selepas solat subuh, kemudian meneruskannya sehingga sampai waktu duha apabila telah naik matahari. Apabila Rasulullah mengetahui hal tersebut, lalu baginda berkata, sejak aku tinggalkan kamu tadi hingga sekarang, engkau masih lagi bertasbih? Jawab Juwairiyah, ya wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Juwairiyah tentang kelebihan yang besar yang diberikan kepada hambanya dengan melakukan amalan yang mudah untuk mendapat kebaikan dan mendapat ganjaran yang melipat kali ganda. Sesungguhnya kalimah yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam mengandungi kesempurnaan Allah yang maha suci dan kepujian ke atasnya. Ya, dia kata apa? Kalimah yang dibaca ni, yang disebut oleh Nabi ni adalah mengandungi kesempurnaan Allah yang maha suci. Dan kita sedang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita puji manusia, tuan-tuan, kita puji yang melampau, apa yang akan jadi? Dan banyaklah dalam sejarah hidup manusia ni, bila satu-satu orang tu dia puji satu-satu orang tu melampaui batas. Dia puji, akhirnya orang yang puji tu akan bermusuhan dengan dia. Pasal apa? Pasal lagi dikuat puji, lagi kawan tu syok. Bila kawan tu syok, kawan tu rasa macam dia bagus, lama-lama dia makin sombong. Dan makin lama dia makin ego. Sehingga mai satu tahap tinggi kemuncaknya ego dia tu, satu hari dia tunjuk perangai dia betul-betul. Ya. Satu hari dia buat apa, dia bercakap apa, lebih kurang mana, kawan tu yang duk puji dia tu terasa, aku punya duk jet hang gila-gila. Kan, tiba-tiba kat aku hang mengata balik, contoh kan. Pasal apa yang kawan tu mengata? Pasal dia duk berasa dia bagus. Kawan ni pula rasa aku dah lah duk puji hang, kat aku pula amai kata. Kan, tapi kalau kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi banyak pujian yang kita bagi pada Allah, lebih banyak kasih sayang dan limpahan rahmat yang Allah bagi kat kita. Kan, maka Allah Ta'ala layak kepada pujian. Kan, sedangkan manusia ni dia tak layak kepada pujian. Kan? Tapi bukanlah jangan puji terus manusia tu, tak betul lah. Kan? Manusia ni kadang-kadang kena puji juga. Appreciation orang putih panggil kan. Bukan puji dia tu untuk menyesatkan dia, tapi untuk sekadar ucap terima kasih kat dia. Kan? Ni ada bini tak pernah ucap terima kasih kat bini. Bini masak tak pernah ucap terima kasih langsung. Kan? Bini iron baju tak pernah ucap terima kasih langsung. Kan? Tak pernah kata. Ada ustaz tegur, dia abang pula, ustaz, yang saya tahu ustaz, dekat manusia ni semua tak boleh puji ustaz. Dia pun lagu tu. Saya pernah kena dalam ceramah saya. Kan, ceramah motivasi saya. Saya pergi ceramah di satu sekolah. Saya kalau pergi ceramah motivasi, saya bawa nota appreciation. Kan, ada nota, saya nama sekian-sekian, ingin memuji pasangan saya ke, anak saya ke, mak saya ke, bapak saya, dengan beberapa kualiti yang ada pada diri mereka. Nombor satu, mak saya pandai masak. Nombor dua, mak saya seorang mak yang bertanggungjawab. Anak saya seorang anak yang dengar cakap. Suami saya seorang suami yang penyayang. Contoh saya suruh mereka tulis 5 perkara yang anda nak puji pasangan anda ke, anak anda ke, mak anda. Ada tu pakcik tu, saya suruh dia tulis dalam kertas tu, dia tak tulis. Saya pun tak tahu tadi dia tak tulis. Tapi saya pula pergi tunjuk kat dia, suruh main baca di depan. Kan, lepas saya suruh dia tulis tu, saya panggil dia main baca di depan. Ada yang kadang-kadang baca tu, ada yang menangis. Kan, ada yang menangis. Dia kata, tak tahu pula mak saya kata saya bagus benda ni. Hari-hari kena maki dengan mak saya. Contoh kan, saya tak tahu kata mak saya kata saya bagus macam ni, dengar cakap mau. Yang selalu saya dengar kira tak kena kan, beli bawang tak kena, beli yang tu tak kena, semua tak kena. Hari ni baru saya tahu kata mak saya sayang kat saya. Dia menangis dah. Ada yang kadang-kadang dia gelak apa dah. Kan, bila lelaki dia kata bini saya ni bagus ustaz, bini saya ni seorang isteri yang dengar cakap.
Kan? Bini dia gelak terus. Kau dia gelak. Kan? Macam-macam reaction, kan? Tapi yang saya kena tu paling teruk tu pakcik tu lah. Oh, suruh puji ya. Tak boleh Islam ajar mau tak boleh duk puji manusia mau. Ustaz tak mengaji ke? Dia kata. Depan orang ramai dia buat tu. Kan? Saya taklah, memang kita tak suruh puji yang melampau. Yang kita suruh tengok apa kualiti yang ada dalam diri anak kita. Tak, saya tak faham lagu tu semua. Saya yang faham senang. Dia tak betul, saya nanti sidai 3 suku. Dia cakap tu. Saya kata tak apalah, pakcik sidai 3 suku, saya tak mau masuk campur. Kita pergi next person. Kan? Tak mau buang masa. Yang tu salah faham. Kan? Bukan sampai kita tak boleh puji, tak. Kadang-kadang cara kita bersyukur kepada Allah Ta'ala itu adalah dengan terima kasih kepada manusia. Kan? Cara kita bersyukur kepada Allah Ta'ala adalah dengan kita terima kasih dengan manusia yang duduk di keliling kelalang kita. Kan? Bos kita yang buat bagi kita boleh dapat gaji, terima kasih bos. Hakikatnya rezeki itu daripada Allah. Kan? Tapi terima kasih dekat manusia yang bagi peluang kita kerja. Kan? Terima kasih kepada anak bini kita yang bagi peluang kita boleh hidup bahagia. Hakikatnya kebahagiaan tu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Jadi kena ada appreciation dekat manusia sebagai tanda kita ni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pujian yang sebesar-besar pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Janganlah kita puji manusia tu sampai manusia tu buat benda salah pun kita nak puji dia lagi. Kan? Dia buat benda yang tak betul pun kita nak puji dia. Taklah, dia pun ni, dia kok mana pun dia bagus ya. Kan? Sampai benda yang salah pun kita tak tegur dia. Yang tu salah. Kan? Sebaliknya bila kita memuji Allah, Allah maha suci daripada segala kelemahan. Allah suci daripada kekurangan. Allah suci daripada semua benda yang tak kena. Kan? Allah maha lengkap. Maka kita memuji Allah, maka pujian itu akan patah balik ke atas diri kita dengan limpahan rahmat yang sangat besar. Dan dia kata apa? Biasakanlah diri kita menyebut kalimah tersebut dengan lidah kerana ia tidak memerlukan kerahan tenaga, tetapi memadailah dengan menggerakkan lidah dalam keadaan tidak lalai kepadanya. Sesudah itu pasti dapat pahala yang besar dan kelebihan di sisi Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, wallahu dzul fadlil azim, dan Allah lah yang memiliki kurniaan yang besar. Kan? Dia kata apa? Biasakan diri untuk kita sebut kalimah ni kerana dia tak perlu satu tenaga yang banyak pun. Kan? Bila kita baca ni kadang-kadang dia takut kan? Kan? Kadang-kadang lidah kita ni boleh sibuk dengan macam-macam benda. Kan? Kadang-kadang mungkin satu hari tu pun kalau kita lalu tengok, kadang-kadang aku ni zikir tak zikir pun. Kan? Kalaulah macam tu dalam hidup kita, takut lah. Kan? Pasal apa? Satu benda yang tak perlu kepada kerahan tenaga, semudah sebut di mulut. Kadang-kadang sembang dengan member 3 jam boleh tak berhenti. Kan? Duduk kedai kopi daripada Saib pukul 8, sedap-sedap pukul 12. Loh, pukul 12 lah. Kan? Bini nak ajak pergi kenduri yang ni. Aku nganga. Boleh sembang 4-5 jam. Kan? Kadang-kadang kita scroll Facebook ya. Ya Allah, ya Rabbi, yang tu cukup tak bagus ya. Kan? Scroll Facebook habis-habis isyak tu pukul 11 duduk atas katil. Scroll so, sedap-sedap 3.5. Kan? 3.5 tak tidur lagi. Kan? Contoh saya bagi ya. Kan? Dia boleh komplain pula, ustaz saya ni teruk tu ustaz, hari-hari Facebook ustaz sampai 3.5. Bukan ada apa pun, tak ada apa pun. Dia tu update beli motor RSX baru, kawan ni tolak motor ES5. Kan? Tengok benda tu lah. Tapi dia boleh buang masa macam tu yang lama sehingga dia tak ada waktu yang diguna untuk zikir. Kalau waktu tu dia zikir, berapa banyak pahala yang telah disimpan untuk saham hari akhirat. Kan? Itu lebih baik. Kan? Jadi kalau dalam hidup kita, lidah kita yang tak memerlukan tenaga untuk zikir tu pun kalau tak boleh nak gerak, maka kita takut yang tu adalah satu musibah yang besar dalam diri kita, yang akan menyebabkan kita ni jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kalau dengan lidah tu kita boleh sebut zikir-zikir ni, maka mudah-mudahan yang tu yang akan jadi satu kurniaan dan rahmat yang besar ke atas diri kita. Mudah-mudahan hadis yang kita baca pada pagi ini memberi manfaat buat diri kita insya-Allah.
yang baik daripada Allah, kelemahan, kekurangan berpunca dari diri sendiri. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai manusia yang dapat beramal dengan amalan-amalan yang kecil ini, dan mudah-mudahan ianya menjadi bekalan yang akan mencukupkan kehidupan kita di akhirat nanti. Wallahu taala a'lam. Kita baca doa sikit. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa 'afwan al hisab. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.